Assalamualaikum. Untuk kita borak-borak sikit berkenaan tentang highway WCE. Untuk saya cerita berbanding dengan hanya tunjuk video je kan. Sebenarnya saya tak terfikir pun yang saya boleh main drone dan dalam masa yang sama boleh produce something yang mungkin beneficial lah untuk beberapa orang kan, tengok kan. Tapi itulah sebab beli drone ni pun nak main suka-suka je kan, rasa seronok. Tak sangka pula akhirnya dapat gunakan drone untuk beri lebih benefit, info pada korang semua lah. Okay, so kisah dia bermula pada Februari tahun ni. So waktu tu esoknya tahun baru Cina. So bos cakap, hari ini kita kerja Health Day. bila kerja half day, lepas tu petang tu bosan, tak tahu nak buat apa kat rumah. Plan untuk ke 3 tempat. Okay, pertama ke Tasik Biru, Kundang. Lepas tu nombor 2 ni ke Highway Lata, bahagian hujung dia tu. Sebab saya berminat nak tahu ke mana hujung highway tu pergi. Sebab dah lama dah terbina jambatan tu, tapi tak tahu ke mana, tak bersambung pun. Oh, rupanya dia ke WCE. So buatlah video tu. Bila buat video tu, tak sangka pula tiba-tiba hit jadi banyak daripada video tu. Itulah starting point saya. View tu makin banyak. Jadi saya berminat untuk teruskan recording highway WCE ni. Saya pun cakap dengan wife, apa kata kita pergi ke Tanjung Karang sekejap, kita nak ambil video highway. Lepas tu ambil lah video WCE Tanjung Karang. Mula-mula saya ingatkan saya nak buat setiap satu part tu satu bateri. Okay, satu bateri satu part. Okay, part pertama satu bateri, part kedua satu bateri. Lepas tu bila masuk part ketiga tu lebih banyak engagement. Kalau anda kata saya buat video tu 3 bateri terus. So yang macam daripada ladang kat Saindabi tu, lupa dah nama dia, kampung apa dekat dengan Sungai Selangor tu. Daripada situ sampai ke Ijuk, okey, part 3. Ni video tu tu 3 bateri sekali jalan. Waktu tu juga actually sebenarnya saya tersilap. Saya bawa drone tapi saya terlupa nak bawa dia punya SD card. So terpaksa pakai internal memory drone. Internal memory drone ada 8 gig. Satu kali recording tu penuh terus memory drone. So maknanya selepas saya fly tu saya terpaksa tunggu sekejap, lebih kurang dalam 15 minit ke 10 minit untuk download video dia daripada drone terus ke phone. Alamak, waktu tu memang susah betul lah. Silap. Dah jauh dah sampai dah. Tak tahu bawa perasan SD card tak bawa, tak cucuk dalam drone. Saya pun proceed dengan kesusahan tu, kesilapan saya sendiri. Dan Alhamdulillah video dia menjadi. Cuma kalau anda perasan waktu yang dia fly dekat dengan daripada Jalan Rawang ke Ijuk tu, dia ada macam sangkut-sangkut. Actually punca dia sebab video yang nombor 2 tu dia terlalu banyak recording sampai dia override scene yang lama. So tu yang menyebabkan saya terpaksa patah balik drone. Itu yang part 3. So part yang keempat punya SD card bawa kali ni. Sebelum keluar tu check SD card ada tak dalam drone. Silapnya yang tu pula phone tak charge. Okay, so dia drone ni yang untuk saya punya A2S ni dia pakai remote macam ni. So remote ni dia perlukan sambungan dengan drone untuk tengok screen. Apa yang drone ni nampak, kita akan nampak kat phone lah. Part yang terakhir tu kat Meru tu, betul-betul phone saya dah mati dah waktu tu. Tapi Alhamdulillah pada waktu tu habis semua bateri fly, barulah phone mati. So memang betul-betul tu save power betul lah. Dalam part 4 juga, iPhone saya screen dia tak boleh on. Waktu saya tengah fly tu, waktu tu drone dah hampir capai 7 km. Okay, daripada Bukit Botak tu sampai ke Elda, apa nama lupa dia. Kat situ lah. So, bila screen dia tutup, memang fly blind lah. Saya terpaksa palikkan drone. Dan Alhamdulillah lah pada waktu tu tak ada angin yang kuat, teruk. Maknanya bila drone nak sampai tu, Alhamdulillah saya nampak balik drone. Cuma saya terpaksa landing drone dalam keadaan yang tak ada phone lah. Memang saya terpaksa menyelit di celah-celah apa ni, bukit tu lah. So lori pula lalu-lalang kat situ. Kemudian untuk part 5 tak ada masalah. Scene saya yang mana saya dapat fly paling jauh, maknanya satu bateri tu dapat jauh, distance jauh. Tapi dalam sama juga part 5 jugalah yang paling banyak saya terpaksa tukar tempat. Sebab terlalu banyak bangunan kat area Shah Alam. So dan saya pun salah pick tempat yang sesuai.
untuk saya fly. Sebab saya terfly, saya bukannya duduk dalam kereta dan ikut drone tu tak, ataupun saya bawa motor ikut drone tak. Saya pick satu tempat dan agaklah mana range yang boleh dapat. So sebab apa, saya memang berniat walaupun saya hanya fly saja di atas seluruh raya tu, tapi saya kalau boleh saya nak tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah, just nampak jalan tu lebih clear, keliling jalan pun nampak lebih cantik. Bila terlalu tinggi dia macam tak seronok, memang serius tak seronok. Kemudian pada part 6, part yang di mana yang first time saya nampak yang lebuh raya WC ini masih lagi ada bangunan di antara dia, maknanya ada benda yang masih lagi belum settle dalam hal-hal tanah. Lepas tu part 7 banting pun basically saya dah makin mahir dalam recording menyelusuri lebuh raya WC ini. Kita pergi ke sebelah Perak pula. Memang sangat planning untuk ambil gambar jembatan Teluk Intan dan jembatan Bagan Datuk. Pakatlah dengan rumah naik kereta pergi ke bandar Bagan Datuk dulu. Bandar dia, so fly daripada belah bandar dia fly, memang nampak jembatan Bagan Datuk tu daripada Jalan Persekutuan 5. Dia memang betul-betul bersambung dengan Bagan Datuk punya bandar. So memang dekat lah, memang sangat memudahkan orang Bagan Datuk untuk ke Setiawan, Lumut, dan harapnya bandar Bagan Datuk tu makin berkembang lah. Tapi actually kat situ banyak sekolah sains, sekolah-sekolah top ni lah. So bagus idea untuk jembatan Bagan Datuk ni, cuma harap disegerakan lah kan. Lambat dia progress dia. Kalau ikutkan patutnya dah siap tahun ni dah, tapi tak tahu kenapa. Kemudian jembatan Teluk Intan. So pada waktu saya recording tu dia masih lagi buka sebelah, tak buka sebelah lagi. Dan beberapa minggu selepas tu ada orang komen yang jembatan Teluk Intan dah buka dua-dua hala, tapi still jalan daripada Lekir tu, jembatan bukan Lekir, daripada simpang yang ada traffic light tu, yang mungkin ada bakar traffic light, wallah saya tak pasti. Okey, daripada simpang tu sampai ke jembatan tu dia dah turap cantik dah. So kemudian balik produce the video. Okay, alhamdulillah saya berjaya capai 1k. Terima kasih kepada anda yang subscribe channel saya. Bila dah sampai 1k, saya memang planning untuk ke Beruas dan Cangkat Jering. Pergi dengan family lah waktu tu, dengan anak-anak sekali. Pada waktu tu saya letakkan kamera yang senang record saya ni kat windscreen, kat luar kereta. So dia boleh capture bunyi angin dan gambar dia mungkin jadi lebih jelas. Okay, sampai-sampai kat tu Beruas tu berapa minit, lepas tu terus memory card penuh dan stop recording lah. Betul-betul syukur at least saya dapat record the whole journey, perjalanan saya ke sana. Okay, kemudian sampai Beruas dan memang dah ada plan kat mana tempat saya nak berdiri untuk standby. So dia ada satu jalan ke perumahan orang asli. Tak pastilah orang asli ke apa ke, tapi memang perumahan dah ada perumahan di bawah kaki bukit tu, dan perumahan kecil je, tak banyak, sikit je. So untuk yang video pertama daripada tu Beruas tu sampai ke antara bukit yang tu, bila dah drone dapat cover satu lane tu. Kemudian saya nak ke sebelah sana daripada bukit tu. Nah, okay, ni kesilapan saya, dan kesilapan saya ni hampir menyebabkan saya kehilangan drone ni. So kalau anda kata saya hilang drone ni pada waktu tu, so saya kerugian dalam 4,300 lah. So apa yang berlaku adalah saya masuk ke dalam padang kelapa sawit tu. Saya nak cuba terbang daripada situ ke sebelah bukit sebelah sana. Sayangnya saya tak dapat terbang rendah, tapi sebabkan dah terbang, so saya proceed juga untuk ke depan lagi sikit. Dan saya terpaksa naik tinggi pada tu. So saya naik tinggi lebih kurang dalam 400 meter atau 500 meter daripada tempat saya terbang. Drone saya ni boleh tempuh, besar ni, dia boleh tempuh angin yang kuat. Tapi bila dia menempuh angin yang kuat tu, dia makan terlalu banyak tenaga. Waktu saya dah fly tu, okay, battery warning dah, warning untuk balikkan tu saya pakai cara apa dipanggil RTH, return to home. Maknanya drone tu automatic balik ke saya. Waktu dia balik tu, iPhone saya overheat, screen tu tak boleh guna. So apabila screen tu tak dapat digunakan, saya tak dapat pastikan drone saya pada ketinggian berapakah untuk saya turunkan drone saya. Waktu tu saya betul-betul blind, dan saya silap juga tak turunkan drone tu. Maknanya saya tak turunkan stick tu ke bawah. Okay, bila tak turunkan stick tu ke bawah, dia akan menyebabkan drone tu terbang dalam ketinggian yang sama, 500-400 meter ke atas. Lagi tinggi, lagi kuat angin.
Okay. So lagi kuat angin dan menyebabkan drone cepat habis bateri. Saya terus masuk dalam kereta, letak iPhone tu di depan aircon, blow kuat-kuat bagi sejuk cepat-cepat. Dan bila dah phone tu dah dapat hidup balik, saya dapati drone saya sedang turun. Dia stop terbang ke depan, okay, dia berterbang ke depan, dia stop dan dia turun. So bila ni terjadi, waktu tu jarak di antara saya dengan drone lebih kurang 700 meter. Dan kawasan tu adalah kawasan ladang. Dia memang ladang kelapa sawit. Dan waktu saya terbang tu pun saya pun dalam ladang kelapa sawit. So waktu tu habis saya masa mungkin lost. Tapi alhamdulillah waktu dia turun pelan-pelan tu, saya nampak ada satu macam ruang dekat dalam ladang tu. Okey, dia ada anak sungai. Dan ada tepi tu ada macam lapang sikit. Dan saya snap gambar dekat mana dia akan landed tu, agak-agak lebih kurang. So dari situ saya boleh predict ke mana saya boleh pergi. Saya terlanding di sebelah anak kelapa sawit. So betul-betul di belakang kelapa sawit tu. So betul-betul landing kat situ. So drone tu turun dan landed di situ. Lepas dia landed tu, dia terkena lah daun-daun tu. Dia menyebabkan saya punya propeller ni, kalau tengok kat sini kan, dia ada macam kesan-kesan luka kat sini kan. Dan ni propeller terakhir saya, maknanya spare dah habis dah. So saya kena beli. Satu propeller ni pun sahaja berharga RM80. So saya masuk ke dalam ladang tu dengan kereta, bawa anak-anak. Jalan ladang tu pun bukan jalan berturap. Alhamdulillah tayar tak bocor. Dan tempat yang saya pergi tu waktu tu jalan dia sedikit tanah merah. Okey, dia ada jalan. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah waktu tu jalan yang saya pergi tu tak terlalu teruk dan juga tak berlecak. Kalau berlecak habis. Then saya dapat balik. Alhamdulillah syukur dapat balik drone tu. Tu memang saya fikir habis. Biasanya drone ni kalau landed dalam hutan tu memang payah nak cari. Lagi-lagi drone yang kecil macam tu. Alhamdulillah ni besar juga, tapi itu pun struggle saya nak mencari juga. Okay. Lebih kurang dalam 15 minit, 20 minit dah pusing kat situ mencari. Alhamdulillah dapat. So kemudian selepas selesai yang tu, misi perlu diteruskan juga. Okay. Untuk bagi kepada anda view, tengok progress di bahagian yang agak menarik itu sebenarnya. Okay. Kemudian saya teruskan perjalanan saya ke Terong. Saya fly untuk yang tu pula, daripada selepas kejadian tu, yang bangun tinggi, saya naik tinggi tu. Saya tak suka pun naik tinggi tu sebenarnya. So insyaAllah lah, mungkin pada siri 2 saya try untuk fly serendah suitable yang mungkin. Kemudian di ladang Alaga, terima kasih pada uncle yang jaga gate kat ladang Alaga tu, bagi saya masuk. Sekali lagi, area situ beruas cangkak jaring tu sangat-sangat berangin. Lepas pada kejadian yang tu lah, yang saya hampir kehilangan drone tu, saya memang betul-betul precaution tentang cara saya fly tu, tak mau jadi sekali lagi. Okey, kemudian saya bermalam di Taiping. Pada hari pagi Ahad tu, alhamdulillah, yang tu betul-betul rezeki saya. Dan position yang saya fly tu sangat-sangat terbaik, di mana saya dapat pergi ke 4 km ke bawah dengan drone ni. Okay, 4 km ke bawah. So kemudian fly daripada situ terus ke Tol Cangkak Jering, ke atas. Dan alhamdulillah juga pada waktu tu angin betul-betul menyebelahi saya, di mana pada waktu saya pergi ke bawah, okey, ke bawah ke arah Terong sana, saya tempuh angin sewaktu saya pergi, okey, dan sewaktu saya balik, drone adalah lebih mendatar, okey. So bila dia mendatar, sebab angin daripada belakang dah tolak drone, so dia lebih mendatar dan menggunakan power yang lebih sedikit lah. Kemudian bila saya dah masuk ke area Cangkak Jering pula, okey, dah masuk lepas ke Highway Plus tu, dia jadi terbalik pula, okey. Angin tu daripada Taiping menghala ke Terong pula, ke bawah, okey. So mana kat sini sekali lagi, pada waktu drone saya pergi, dia melawan angin, tapi pada waktu dia balik, dia ditolak angin, so, bersama dengan angin. Dan masa waktu saya terbang kat Cangkak Jering tu, terjumpa seorang ni pekebun. Dia gunakan jalan tepi highway tu lah. So dia mengadu pada saya. Jadi sebenarnya dia cakap, agak betul apa dia cakap, cuma bila saya tengok daripada footage daripada atas, actually WCE mendengar lah keluhan dia orang rasanya. Cuma taklah betul-betul macam dia nak. So brother tu actually dia komplain yang jalan tu sebenarnya jalan hidup, jalan betar. Tapi disebabkan adanya leburai WCA, jalan jadi mati. So untuk dia ke kebun dia di sebelah sana,
dia terpaksa lalu jalan yang berlecak lah. So kalau anda kata pada waktu hujan macam ni kan, dia akan menyebabkan masalah lah kepada dia. Tapi bila saya fly, saya tengok daripada atas, memang saya nampak ada macam WC buat macam underpass. Okay, so underpass tu basically motor dia kan lalu daripada tepi highway, lalu underpass tu, dan baru masuk balik ke jalan yang sebelah sana lah. Okay, kalau anda kata tak ada jalan tu, diorang terpaksa pusing jauh, kesian diorang. Okay, so itu je saya nak kongsi-kongsi video. So format kali ni beza sikit. Segan sebenarnya nak cakap depan kamera ni seorang-seorang ni. Tu yang duduk dekat tempat macam ni ni, tak ada orang pun lah. Kita tengok lah. Oh, tak ada orang pun. Segan weh. Ingat tak segan lah cakap depan kamera ni. Okay, so sekali lagi terima kasih pada anda semua yang view, subscribe, like, komen. Komen-komen anda semua tu semua saya baca. Okay, semua saya observe, dan semuanya saya ucapkan terima kasih pada anda semua. So tanpa anda semua, saya rasa saya tak tahu nak buat apa dengan drone ni. Tak ada apa sangat nak dirakamkan dan dikongsikan. Tapi alhamdulillah bila anda semua view, subscribe, dan dia membangkitkan semangat saya untuk menghasilkan sesuatu. So bagi dalam komen apa yang anda berminat untuk tengok selepas ni, untuk saya terbangkan dan survey, tengok progress di mana-mana tempat-tempat yang anda rasakan nak. Tapi buat saya jangan jauh lagi lah, jangan ke area Taiping, Tekak Jering tu semua, Beruas, jauh. Kalau anda support, tak apa lah. Terima kasih abang semua. Okay, bye bye.